Selamat datang bersama Sembang Santai Gelak-Gelak bersama Jaja. Okey, hari ini kita nak sembang mengenai seseorang yang sangat glamour di SK2 Taman Selayang. Nak tahu siapa dia? Jom. Cuk. Jom kita tengok visi ni dulu. Dengar-dengar kita nak dapat guru baru tadi. Harap-harap okey kot. Akak ni dah lah serius lama. Harap-harap dah tak cerewet ya. Dah mari dah lagu mana pun. Berah ya gitu. Katanya dating lah. Wah, hebat tu. Amboi, masing-masing bawang Nampak tak? Sebelum dia datang lagi dah banyak sosek-sosek pasal dia. Tapi kan macam saya je ada dalam tu. Bukan kot. Okey, untuk kita tahu lebih lanjut lagi yang siapa dia sebenarnya, kita boleh tanya orang yang memang kenal dia luar dan dalam. Nak tahu siapa dia? Kena tengok ni. Jom kita tengok ni. Tengok ni. Ya, tengok yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Major Jeneral Datuk Haji Kamaluddin bin Haji Muhammad Bersara. Saya berkahwin pada tahun 1987. Lebih kurang 33 tahun lah. Kami sebenarnya daripada sekolah yang sama. Cuma saya tingkatan 6, dia tingkatan 4. Kemudian tak tahu bagaimana jodoh dan qada dan qada Allah. Qada dan qada itu ada pada Allah. Kita tahu. Dia masuk MPI, Maktab Perumahan Islam. Saya UKM. Jadi oleh kerana kenal di sekolah dulu lagi, lepas tu kenal MPI dengan UKM dekat kan. Kini hampir 33 tahun lah. Dengan 7 anak meninggal seorang. Saya rasa dia banyak pengalaman lah. Bila kahwin dengan saya ni. Tak silap saya 12 sekolah. Ke 14 sekolah. Posting ke Sarawak, ke Terengganu, ke Kuala Lumpur, Selangor. Semenjak membesar dengan mak ni, mak memang seorang yang tegas lah. Tapi macam dalam tegas-tegas itu, sayanglah kita. So membesar ni macam susah nak keluar kawan. Tapi macam dah lama-lama ni, baru faham kenapa mak tak bagi keluar kawan sangat. Lepas tu, mak banyaklah ajar daripada kecil sampai sekarang. Banyaklah mak bawa. Saya suka melancong. Jadi mak nak pergi mana-mana mesyuarat pun kadang mak bawa saya. Macam itulah. Macam anak kesayangan juga. Cara didik tu macam biasalah tadi kan, tegas. Kong-kong tu sikit. Tapi okeylah. Nama saya Abdul Salam. Saya nak kongsu daripada 6 adik-beradik. Mak saya ni selalulah, dia tak marah lah, dia selalu tegur lah. Saya buat salah silap sikit dia. Paling teruk sekali saya kena marah sebab saya ponten sekolah. Ponten sekolah. Mak kau cikgu. Mak kau cikgu lah. Mak seorang yang tegas lah. Seorang yang garang lah. Apa yang mak paling tak suka, keluar malam lah. Keluar malam, mak, kalau saya keluar malam sekejap mak bising dah lah. Saya Farnadia binti Omar, menantu Datin Nohana. Mak seorang yang penyayang. Kasih sayang dia dekat anak dengan menantu rasa sama. Tak ada pilih kasih lah. Kami sebagai menantu pun dilayan sebagai anak. Macam apa,
Waktu saya berpantang, dia jaga, dia siap urut semua. So macam tak ada, bagi saya apa, tak ada gap. Macam apa, mak mertua dengan mak sendiri. Itu je. Ketika kami pergi haji ya, di sana sebab kita 2 orang je kan, hampir 40 hari dulu. Sebab saya sebenarnya acak kali pergi, tapi pergi dengan dia sekali. Itu umrah sekali, haji sekali. Saat-saat di Mekah lah. Sebab kita sana 2 orang je, tak gaul, satu bilik 2 orang, terbagi pergi 2 orang, makan 2 orang benda. Di Malaysia ni jarang. Sebab masing-masing ada carrier masing-masing. Pergi umrah. Yang tu paling ingat lah. Mak bawa pergi Turki, lepas pergi umrah. Kenangan pertama ni saya bercuti dengan mak ke Egypt. Kenangan paling manis bagi saya, mak jaga pantang lah. Ada kadang-kadang ada ya, biasalah perempuan kan. Tapi kita pandai urus lah. Dia pun dia tahu dia pandai urus lah. Biasa pergaduhan ni sebenarnya perkara biasa. Cuma kita nak panjang tak panjang itu je. Yang keduanya kita pandai mengurus pergaduhan itu. Bukan dia habis begitu. Kita kena urus lah. Dengan fikiran yang waras dan sebagainya. Kalau kita guna nafsu ataupun sifat membabi buta, itu kadang-kadangnya hancur keluarga lah. Yang paling pahit, pernah kena marah semua korang tandas. Sebab apa ya? Tak nak pergi tuition. Lepas tu ponting sekolah rendah petang tu. Kadang-kadang pujuk diri sendiri. Tapi pernah lah mak pujuk. Mak masuk bilik macam tu lah. Banyak kali dah lah. Pernah lah pujuk dengan mak. Kakak pujuk saya beli makanan ke apa ke. Waktu sekolah rendah dekat Selayang Utama dulu, saya pernah kena cubit kat perut pasal sembang dalam kelas. Macam lah kot. Dah dengar kan pendapat dari orang yang paling rapat dengan dia. Okey, Meh kita dengar pula apa kata rakan-rakan yang pernah bekerjasama dengan dia. Datin ni biasanya orangnya memanglah kata segak, bergaya, risau juga. Okey, selepas kenal dia, Kak Zee rasa dia seorang yang sangat prihatin. Tak pernah jumpa lah sebelum ni guru besar yang seprihatin. Bila cikgu-cikgu buat makan, terlupa, terlewat bagi tahunya, dia akan merajuk. Ya, kalau Datin merajuk, dia akan diam, tak cakap. Makin Papa tegur awak sebab Papa sayang. Tak boleh lah macam ni, tegur sikit maju. Tak nak cakap. Jadi kami ni selalu datang, jumpa, pujuk balik. Dan memang bagi dia senyum semula. Bukan dia nak makan sangat pun, tapi sebab dia rasa anak-anak ni makan tak jemput dia merajuk lah. Secara peribadinya, Bonda Datin seorang ketua yang sangat terbaik lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya, apa khabar Datin Nurhana? Saya Cikgu Adwa Halid bin Zakaria, Guru Besar SK Sungai Buloh, merangkap pengerusi MGB Daerah Gombak. Saya dan mewakili MGB Daerah Gombak mengucapkan selamat bersara. Semoga Datin Nurhana sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bergembira di samping keluarga tersayang. Selamat bersara Datin Nurhana. Yang saya hormati Datin Nurhana. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan lah, ya, terlebih dahulu mengucapkan selamat bersara. Jadi sepanjang saya berada di sana, tak lama, lebih kurang setahun, tetapi pada setahun itu banyak peristiwa kenangan manis lah, ya. Yang pertamanya, Datin ingat kita bersama penolong kanan yang lain beserta dengan guru-guru telah melangkah ke peringkat kebangsaan, ya, julung kali pertamanya.
dan akhirnya kita bersatu ya, bersama-sama berpakat. Semua warga guru pendidik bergerak ya ke Kedah. Ya, kita beramai-ramai naik satu bas ya, satu sekolah ke Kedah untuk memberi sokongan kepada pasukan sekolah SK Selain Jaya ya. Kenangan manis ya yang di luar kawalan saya lah, jangkaan saja, di mana satu kejadian ya, kalau tak silap kita menyambut ulang tahun. Kehadiran saya pada hari itu, kalau tak ingat, membawa satu berita yang kurang baik ya, yang menakutkan Datin ya, di mana lakonan saya ya telah diaturkan jugalah guru-guru yang di SK Taman Selain 2 mengatakan Datin ada isu ya, ada aduan ya berkaitan dengan SPRM. Pada hari itu saya telah membuat Datin ya terganggu ya, jiwa kacau pada hari itu. Saya nampak dan saya minta maaf ya atas sikap saya, tingkah laku saya, bukan apa semata-mata nak meraihkan Datin. Itulah ya, nampaknya sedar tak sedar ya, sepanjang Datin berimat sehingga dah bersara, ada kenangan-kenangan manis antara saya dengan Datin. Harapan saya lah ya, Datin ya semoga bersara, keadaan yang kata orang dirahmati ya, happy bersama keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dengan menantu ya. Semoga lepas bersara nanti Datin lebih kata orang jauh perjalanan lah ya, banyak jauh perjalanan ya. Saya Zabidah Fidias, PPM kelas Bistari. Saya mula berkhidmat di sekolah SK2 Taman Selayang sejak tahun 2005. Dan guru besar Datin Haja Nurhana adalah guru besar yang ketiga yang saya sebanyak saya berkhidmat. Sepanjang saya mengenali beliau, dia seorang yang baik, liberal, dan dia tegas dan ada sifat keibuan. Kenangan bersama beliau sebelum puasa ni, beliau faham kami sebagai PPM ni sebagai seorang ibu kena perlu balik awal. Beliau lepaskan kami balik awal, rasa macam betul ansur tu ada di situ. 20 tahun dah saya sini, dah ramai guru besar saya sudah kenal dah. Masa Datin masuk sekolah sini mula-mula dulu, saya terasa takut juga. Macam mana Datin punya perasaan, dia boleh tolangsur sama cleaner ke apa ke, saya pun, kita semua rasa takut juga. Jadi sampai sekarang tak ada masalah lah. Kita boleh pun tolangsur sama Datin. Apa-apa kita ada masalah, kita bincang sama Datin. Mula-mula Datin datang tu, kita ingat nama ni Datin, kita tak gelar lain semua, kita bagi guru besar. Jadi kita pun ingat Datin ni bolehlah sama dengan cleaner ke, atau bagi kita orang berhenti kerja ke, kita pun takut jugalah. Tapi lama-lama Datin pun dah tahu dah kita punya masalah rumah semua. Sedih juga sebab sudah dekat lama dah Datin sini. Jadi sekarang Datin dah bersara pada kita, jadi kita pun rasa sedih juga, apa boleh buat, Datin sudah bersara. Saya bertugas bersama di sekolah ni semenjak tahun 2003, dan Datin Nurhana ni adalah guru besar yang ketiga. Sepanjang Datin bertugas di SK2 ni, saya senanglah bekerjasama, tak ada apa masalah, dan dia seorang yang bertolak ansur dengan guru, dengan staf semua. Kenangan lucu dengan Datin ni, saya sepanjang menjadi PPM ni, ada satulah kenangan tu yang saya tak boleh lupa. Datin minta biskut biskut lemak dekat tepi tingkap dekat kelas saya. Itu saya macam, yelah, mungkin Datin kan teringin nak rasa apa sarapan pagi murid biskut kat sekolah ni kan. Jadi kita orang macam lucu pada saya tu, kelakar pun ada, tapi dia macam sporting lah untuk bersama-sama merasai apa yang murid-murid pada sekolah rasa. Kakak satu lah dengan Datin ni buat cuti, dia memang cerewet sikit lah. Apa dia yang kecoh-kecoh sangat tu? Jom kita tengok. Korang tengah membawang Membawa pasal guru besar baru ni. Dah jumpa belum? Dah. Yang penting kan? Memang okey.
cun sangat-sangat. Wah, cantik Dah baru je jumpa. Memang okey sangat-sangat. Ada datin tu. Datin. Korang nak tahu? Apa dia, Kak? Apa tu? Mi, kalau tak kenal maka tak cinta. Korang nak tahu? Korang nak tahu? Korang nak tahu? Nak tahu? Okey, apa lagi? Jom kita tengok ni. Jom. Sabar. Amboi, nak ambil kerja kita pula. Mak saya cakap, kalau kita nak tahu peribadi seseorang tu, kita kenalah tanya orang tu sendiri. Jom kita tanya, apa peribadi dia yang sebenarnya? Saya Nurhana binti Ali. Pada tahun 2014 dinaikkan pangkat sebagai guru besar di SK2 Taman Selayang. Sepanjang saya berkhidmat sebagai guru besar di SK2 Taman Selayang ni, beberapa kejayaan telah yang saya boleh tengoklah ya. Okey, di antaranya daripada segi kurikulum pada tahun 2019 di mana SK2 Taman Selayang telah melonjak dengan mendapat lonjakan sarjana. Jadi di samping itu juga banyak kejayaan daripada segi co-kurikulum. Ya, contohnya bola baling, silat, ya, dan sebagainya. Saya merasa bangga kerana guru-guru di SK2 Taman Selayang ini sangat committed terhadap kerja-kerja yang diamanahkan kepada mereka. Saya pernah dipantau oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk anugerah Guru Besar Cemerlang. Hubungan antara saya dengan pihak PIBG sangat baik, ya, di mana PIBG sangat memberi sokongan atas semua aktiviti yang kita jalankan di sekolah. KGSS adalah kelab guru yang ditubuhkan di mana cikgu-cikgu akan memilih seorang daripada mereka sebagai pengerusi kelab guru. Jadi cikgu-cikgu SK2 Taman Selayang ini sangat sporting. Jadi seronok bertugas dengan mereka kerana mereka satu sangat mendengar kata, yang keduanya mereka ini menjalankan tugas walaupun dilantik sebagai pengerusi kelab guru tanpa kerelaan, tetapi membuat yang terbaik. Aktiviti yang paling saya suka dan paling meninggalkan kesan di hati saya ialah aktiviti team building di Pusat Kraftangan Rawang. Jadi di situ kita tengok macam mana cikgu-cikgu dan pentadbir, ya, tidak ada beza, bermain dan juga melakukan aktiviti sama-sama. Seronok, sangat menyeronokkan dan meninggalkan kesan yang mendalam di hati saya. Daripada segi co-curriculum, saya melihat kenaikan daripada segi co-curriculum ini selepas Cikgu Mazri bin Mamat ditugaskan di SK2 Taman Selayang. Mungkin aura orang muda, ya. Jadi Cikgu Mazri ini agak aktif dalam bidang silat sehingga dapat menaikkan nama SK2 Taman Selayang daripada segi silat, ya, sehingga ke peringkat kebangsaan. Ini adalah Dewan Mega Kasturi. Pada tahun 2015 saya bersama dengan HEM pada masa itu, iaitu Encik Azman bin Ishaq, berusaha bersungguh-sungguh menghantar kertas kerja kepada ICU, ya. Kemudian kami dapat kelulusan dalam jangka waktu yang tidak berapa lama, ya, dan dibina siap sepenuhnya pada 2016, ya. Masa mula-mula siap dulu, pengarah ICU sendiri yang turun untuk merasmikan, dan dewan ini katanya dijadikan sebagai satu model untuk pembinaan dewan-dewan terbuka yang lain. Semasa pertandingan Kompam peringkat negeri,
telah dirasmikan oleh Menteri Besar Selangor sendiri, iaitu Datuk Amiruddin Syari. Beberapa pertandingan pernah diadakan di Dewan Mega Kasturi ini, contohnya pertandingan silat peringkat negeri dan juga pertandingan bola baling daerah, dijadikan sebagai pusat pengagihan bantuan COVID. Ini adalah bilik mesyuarat SK2 Taman Selayang, di mana bertukar wajah sepenuhnya pada tahun 2021 apabila saya menugaskan PK Co-Kurikulum Encik Mazri bin Mamat untuk menukar wajah bilik mesyuarat ini. Dan inilah hasilnya. Jadi saya merasa sangat bangga kerana saya akan bersara dalam keadaan meninggalkan sesuatu untuk cikgu-cikgu SK2 Taman Selayang bermesyuarat dalam keadaan yang selesa dan juga dalam keadaan yang cantik. Semasa bilik mesyuarat ini sedang dalam pembinaan, pengerusi MGB pada waktu itu iaitu Encik Taufik datang berjumpa dengan saya. Di mana Encik Taufik di dalam bilik saya itu bercerita berkenaan dengan SPRM. Buat cerita kata kena siasat di SPRM. Nak tengok bilik mesyuarat. Kebetulan bilik mesyuarat ni kan kita baru buat. Akhir tahun baru siap. Saya punya lah menggigil tangan saya. Itu. Agak tu yang lama ikut tu belum baik je. Jadi dikata saya disiasat oleh SPRM kerana menyalahgunakan kuasa. Saya terkejut ya. Saya terkejut bila Cik Taufik kata ada tak buat pembaikan di bilik mesyuarat. Saya kata ada. Duit daripada mana? Saya serba salah ya nak cerita kerana PIBG ada menyumbangkan tetapi hanya RM10,000 sahaja. Ya, selebihnya kos bilik ini lebih daripada RM30,000 ya. Selebihnya saya yang mencari dana. Ya. Jadi saya serba salah. Waktu itu, Cik Taufik kata boleh tak saya pergi tengok bilik mesyuarat. Saya bawa Cik Taufik ke bilik mesyuarat. Apabila buka sahaja pintu, okey. Ambil gambar, lihat video ni. Wow. Ambil gambar. di mana guru-guru telah menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Baru saya teringat bahawa waktu tu hari tersebut adalah 23 Ogos 2020. Pengalaman yang sangat mengerikan dan menyebabkan jantung saya berdebar-debar ya. Yalah.
SPRM. Siapa tak takut kan? Jadi itu pengalaman yang paling tak boleh saya lupakan. Di mana sambutan hari lahir saya disambut dalam bilik ini. Terima kasih cikgu-cikgu kerana membuat kejutan yang pelbagai pada setiap hari lahir saya. Saya rasa saya macam nak cerita ya. Bagaimana setiap sambutan hari lahir, cikgu-cikgu buat sesuatu yang mengejutkan saya. Contohnya hantar bunga, hantar kek, ya itu perkara biasa. Tetapi ada yang mengejutkan, hantar kek pada pukul 12.01 malam di rumah saya. Ya, ini cikgu-cikgu SK2 Taman Selayang sangat terkejut dengan ceritanya telefon kecemasan. Ya, jadi sebagai guru besar, saya rasa bertanggungjawab ya. Kerana cikgu-cikgu saya dalam kesusahan ya, bila turun saja buat turun kek happy birthday to you guru besar. Dan macam-macam cara yang cikgu-cikgu lakukan ya. Merupakan kejutan setiap tahun. Ini adalah mercutanda SK2 Taman Selayang, iaitu kata-kata selamat datang ke SK2 Taman Selayang yang saya tinggalkan dan saya siapkan pada tahun 2019. Saya harap dengan adanya mercutanda ini dapat menceriakan lagi persekitaran SK2 Taman Selayang. Ini adalah aktiviti masa lapang saya, di mana selepas saya balik daripada kerja pukul 5 petang, selepas solat asar semua, saya akan turun ke sini. Balik kerja tak ada aktiviti, saya pun cuba mencangkul sikit-sikit, bermula daripada pokok cili ni ya. Lebih kurang saya beli dengan PO SK Selayang Jaya, ada 6 pokok saya beli, kemudian tambah sikit-sikit sehingga akhirnya saya tanam pokok terung. Jadi bila dah berbuah ni, rasa timbul keseronokan pula. Ya, sikit-sikit tanam daripada kawasan yang sedikit hingga akhirnya sampai ke hujung sana. Di Selayang Jaya, saya sewaktu itu bukan sebagai guru besar, saya sebagai PK pentadbiran. Saat yang paling manis apabila kami mendapat guru besar baru, iaitu Encik Taufik ya, yang sangat baik orangnya. Kami berjaya ke peringkat kebangsaan acara nasyid bersama dengan Ustazah Nur Hayati dan juga Encik Taufik ya. Seronoknya apabila kami berusaha mencari dana untuk membawa murid-murid ini ke Kedah ya, menyewa bas dan juga sewa penginapan ya. Itu cari berusaha bersungguh-sungguh mencari dana ya, selain daripada dana yang dikeluarkan oleh PPD sebanyak RM500. Momen terindah di SK2 Taman Selayang ya, di mana SK Taman Selayang memang agak terror daripada segi silat ya. Kami pernah menjuarai keseluruhan silat negeri Selangor dan ke peringkat kebangsaan yang bertanding di Perak ya, di Manjung Perak. Padahal Manjung tu taklah jauh sangat ya, 2-3 jam perjalanan saya rasa dah sampai. Tapi disebabkan kami sesat sehingga akhirnya 6 jam baru kami sampai ke Perak, di mana pertandingan tu sempat tengok murid SK2 Taman Selayang berjaya mendapat tempat ketiga peringkat kebangsaan. Ini adalah antara aktiviti wajib saya ya. Mungkin selepas bersara nanti ini waktu tengah hari masaklah ya, untuk anak-anak, suami. Okey, urusan memasak saya agak mudah kerana dibantu oleh teknologi moden sekarang ni ya. Ada nozzle, ada air fryer kan. Jadi tak perlu menggoreng ya. Sambil duduk menggulai, masukkan ayam goreng dalam ni,
Kemudian kalau kata yang payah-payah nak masak tu, letak je dalam noza. Jadi memang aktiviti masak tu agak mudah lah. Ya. Ini pun memudahkan. Ya. Bila ada tetamu datang, boleh masuk dalam ni sekejap je. Saya rasa kalau semua ibu bapa pun anak tu sama je. Semua sayang. Tak ada yang kata paling sayang, paling apa, semua sama je. Biasalah kan, seorang mak apabila anak tak dengar cakap, marahlah. Alhamdulillah, setakat ini anak-anak saya agak mendengar kata. Jadi saya rasa tak ada point untuk marah mereka lebih-lebih. Tapi kalau marah-marah biasa tu selalu jugalah. Ya. Saya akan pastikan anak saya yang minta maaf. Anak-anak saya tak adalah malas pergi sekolah. Tapi tak dengar cakap lah. Kan? Kita kadang-kadang permintaan kita melebih-lebih juga. Kita anggapkan anak kita sama. Tapi sebenarnya peredaran masa. Anak kita yang sulung tu 20-30 tahun yang lalu kita didik dia. Anak yang bonsu lain sikit keadaannya. Jadi memang agak berbeza, kita nak try sama sahaja. Itu yang menyebabkan kadang-kadang marahlah. Marah jugalah kalau tak mengikut kata. Kalau tanya pengalaman saat yang paling manis, saya rasa sebagai seorang ibu, saya paling mengenang saat saya melahirkan anak yang pertama. Tapi kan, dalam bekerja ni, mestilah ada up and down, pahit dan manis. Jadi, mari kita tengok apa heart to heart daripada rakan-rakan yang pernah bekerja dengan dia. Heart to heart, apa heart to heart? Okey, hai, nama saya Cikgu Hasliana binti Osman. Saya tak ada banyak masalah lah. Datin ni bukanlah seorang yang guru besar yang terlalu apa orang kata, terlalu kuku besi sangatlah kan. Datin ni pun dia pun banyak dengar daripada kata-kata pentadbir lain. Tapi biasalah dalam situasi dalam kita bekerja dengan siapa-siapa pun, dekat dalam mana-mana organisasi pun mesti ada jugalah sikit-sikit salah faham, sikit-sikit ketegangan. Saya rasa itu semua cuma asam garam kehidupan lah. Okay, saya dengan Datin ni ada satu cerita lah. Ini mula-mula masa baru kenal dengan Datin. Hujung tahun 2015. Dalam hujung bulan 11 tu anak saya nombor 3 dapat berita buruk, dia dapat penyakit autoimun. Masa tu umur dia baru 3 tahun, masuk ward dalam bulan 11. Jadi saya cuba hantar mesej dekat Datin bagi tahu keadaan anak saya. Datin jawab pendek je. Kena hadir mesyuarat sebab mesyuarat kali pertama. Kecewa sangatlah. Saya rasa macam Datin ni rasa macam guru besar yang itu lagi baguslah daripada dia. Sebab betapa rasa macam kecewa sangat, kejam sangatlah Datin tu buat kat saya. Saya rasa masa tu saya lah manusia yang paling malang sekali lah dekat dunia kan. Okay. Tapi Datin tolong saya. Datin dia suggest dekat saya ambil cuti tanpa gaji, separuh gaji. Saya rasa Datin memang dia seorang ibu yang sayangkan anak-anak. Jadi lepas tu dia bantu saya uruskan cuti saya. Saya ambil cuti 2 bulan masa tu. Dan saya dapat jaga anak saya dalam tempoh tu sebab saya pun sedang masa tu cuba nak sesuaikan keadaan dengan anak saya. Jadi Datin dengan pertolongan Datin tu saya dapat jagalah anak saya masa tu. Saya nak cakap terima kasihlah dekat Datin. Itu je saya boleh cakap. Saya mula bertugas di sini pada 16 Julai 2016. Dia orang yang sambut saya di hadapan pejabat. Saya ingat lagi hari Jumaat. Saya datang lapor diri, dia ada kat depan dan saya tak tahu pun dia tu guru besar.
Tapi dia dah boleh agak saya siapa. Apa yang buruk tu sampai dulu kat SK2 Taman Selayang. Cuma orang kata hebatnya dia pada masa tu, datanglah cerita buruk macam mana pun, dia hanya dengar. Saya pernah kena warning dengan dia. Mula-mula saya sampai, jangan sampai aku baling kasut saya 5 aku kat kau, Mazri. Itu yang dia warning saya. Masa tu saya anggap gurauan kot. Saya tak tahu apa cerita yang dia dapat. Tapi orang kata apa yang saya buat ialah tugas yang diberikan, amanah yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan, saya jalankan. Sejarah hitam dalam hidup saya. Waktu tu saya menganjurkan kejohanan bola baling. Dan dia betul-betul mempertahankan, tak benarkan 2 pegawai polis tu mengambil saya untuk dibawa ke balai polis selagi dia tak tahu apa kesalahan saya. Masa mula-mula dia dapat kebenaran untuk berjumpa dengan saya, memang saya menangis depan dia. Memang saya anggap dia lah mak saya masa tu. Dan selepas kejadian tu, dia tak pernah sekali pun menunjukkan rasa tidak percaya pada saya. Saya ada, sepanjang saya berkhidmat selama 22 tahun, saya ada 7 guru besar. Dia yang ke-7. Dia guru besar kedua yang saya jumpa yang bersifat mak dan yang boleh, betul-betul boleh, orang kata boleh bertoleransi sebenarnya. Pahit bagi saya ialah itulah sejarah hitam hidup saya. Tapi dia masih lagi ada stand di belakang saya setiap kali perbicaraan. Hampir-hampir dia sendiri diarahkan oleh pihak JPN untuk beri surat tunjuk sebab. Kenapa tak ambil tindakan pada saya? Tapi Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala nak tunjukkan. Di saat JPN minta benda tu, saya dibebaskan. Dari segi keuangan, dia memang cukup penakut. Penakut tak ada orang. Asal cakap bab kewangan ni, dia lah tak ada orang penakut. Dia takut sangat. Dia kena su pasal tak amanah. Yalah, siapa tak takut kan? Kena SPRM ke, tak amanah, pecah amanah, siapa tak takut? Semasa menjadi guru besar di SK2 Taman Selayang, ada satu peristiwa. Ini sebenarnya saya simpan. Tapi bila dia ditanya ni, cerita jugalah sikit ya. Di mana saya berselisih faham dengan Puan Sarina. Waktu tu Puan Sarina sebagai PK pentadbiran, apabila cikgu mengadu pada dia ya, dan mengenai saya ya, sebab cikgu tu kecil hati pada saya, mungkin saya terlebih marah pada cikgu ya. Jadi peristiwa tu agak pahit pada saya ya. Tak tahu apa boleh yang cerita bila cikgu mengadu kepada orang lain, bukan kepada saya. Bermakna saya ni bukan sebagai seorang ibu yang baik di sekolah. Jadi waktu tu saya rasa saya sedih, saya menangis dalam bilik. Sehingga akhirnya Puan Sarina datang jumpa saya, minta maaf. Jadi Puan Sarina kata, cuba perbaiki diri, dia kata. Mungkin ada sebab cikgu tak mengadu dengan saya, mengadu dengan Puan Sarina. Saya nak akui ya, Puan Sarina agak baik orangnya ya, agak bersifat keibuan kepada cikgu-cikgu ya. Jadi daripada situ saya perbaiki watak saya. Jadi saya ingin menjadi seorang ibu yang baik. Jadi mungkin kesilapan saya. Jadi mungkin daripada teguran Puan Sarina itu saya berubah. Sekarang ni saya tengok cikgu-cikgu lebih rapat dengan saya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Sarina kerana tegurannya yang membina. Adik nak jaga mak pula. Adik nak minta maaf. Salah silap adik. Minta maaf atas salah silap adik. Adik nak menghalalkan lah makan minum adik.
Mak dah bagi banyak kenangan kat adik. Kat sekolah, kat rumah, kat semua tempat lah. Adik tahu ada banyak salah silap. Dia kecil lagi ada banyak salah silap dengan mak. Ni nak minta maaf lah. Lepas tu adik janji lah nak banggakan mak, nak buat betul-betul, nak belajar bersungguh-sungguh. Sebab ada janji dengan mak nak berjaya macam mak dengan Walid. Itu sajalah. Untuk segmen seterusnya, jom kita tanya soalan cepu emas untuk Bonda Datin. Soalan yang pertama. Warna kegemaran? Warna kegemaran Datin. Brown. Dia pink dengan hijau. Warna kegemaran. Warna kegemaran dia ni warna tak cantik. Alamak, jujur pula. Bagi saya warna dia tak cantik ke dia tak erti pilih warna ke. Kadang-kadang saya juga kata dia buta warna. Kadang-kadang dia kata brown, kadang-kadang dia kata gold, kadang-kadang dia kata mustard, custard, ke apa tak tahulah. Yang tak tu lah. Tu warna dia juga. Tapi kadang-kadang warna coklat. Ada ke orang minat warna coklat? Purple. Kuning ataupun oren? Ada. Kuning, oren, coklat macam mana tu lah warna tu. Gold ada gold tapi ada kuning-kuning sikit. Macam tu lah. Tapi tak ingat nama saintifik dia. Kegemaran Datin warna gold. Biru. Kuning kot. Saya rasa kuning kot. Banyaknya warna kegemaran Datin. Agak-agaknya yang mana satu yang betul-betul warna kegemaran Datin? Mata saya warna coklat yang paling cantik. Soalan kedua, apa agaknya makanan kegemaran Bonda Datin? Nasi kerabu. Makanan kegemaran dia nasi kerabu. Walaupun ada orang lain boleh cakap benda-benda lain kan, saya cakap ni nasi kerabu. Sebab kerja saya beli nasi kerabu je untuk dia. Kalau tahu dia kat pejabat, atau masih di sekolah, saya akan beli nasi kerabu. Nescafe. Nescafe. Tu yang betul. Mi celup. Macam tu lah. Mi susup. Asam. Asam pedas tetel. Mak Aida. Masakan kampung lah banyaknya. Masakan kampung, macam ikan bakar semua tu lah. Sebab ayah saya ni suka masakan kampung tu. Banyaknya Datin suka makan. Tuannya kecil je. Yang mana satu sebenarnya yang dia suka? Saya sebenarnya saya suka makan. Yang paling saya suka ialah nasi kerabu. Tetapi kuih adalah kuih yang diperbuat daripada kacang dal tu. Apa nama dia? Berkedil. Bukan berkedil. Yang India suka makan tu. Alah, saya lupa namanya. Wadi. Wadi. Betul. Kalau kuih memang saya makan tu sebab mungkin disebabkan saya ada diabetes. Jadi yang paling sesuai ni mungkin wadi je lah kot, tak manis. Semua orang tahu kot. Saya tak pernah tukar. Daripada zaman muda sampai tua ni, Nescafe. Soalan ketiga, apa hobi Datin? Hobi dia suka campur rakyat jelata. Dia antara guru besar yang boleh lepak kat kantin 2-3 jam pun tak apa. Mak suka berkebun. Mengemas. Yes. Hobi mak berkebun. Berkebun setiap petang dia akan berkebun dekat depan rumah ni. Nak tanam-tanam lah, terbakar lah. Dan soalan yang keempat, agak-agaknya apa filem kegemaran yang Datin suka tengok? Cerita hantu. Ni semua orang tahu. Memang hari-hari akan tengok cerita hantu. Cerita yang dia suka, tak tahu pula saya dia suka tengok TV. Sebabnya jarang sangat dia bercerita dia suka tengok TV ke tengok wayang ke. Itulah, tak tahu pula saya cerita yang paling dia suka. Cerita Hindustan lah. Cerita Hindustan. Dulu cerita Hindustan tapi sekarang cerita movie English lah. Tak tahu sangat lah.
sebenarnya saya ni suka sangat tengok movie. Movie cerita Inggeris lah. Cerita-cerita apa misteri. Kemudian apabila dah tua sikit ni, tengoklah hal-ehwal Islam, cerita-cerita. Itu berita. Oh, rupa-rupanya Datin ni suka tengok cerita seram. Baru saya tahu. Kawan-kawan pun mesti baru tahu juga kan? Betul tak? Yang kelima, agak-agaknya kan, apa yang Datin suka masak? Ayam lombak kuning. Biasalah, kari. Biasa itu. Datin suka masak gulai-gulai lah. Apa yang dia rajin masak? Kalau dekat pantry kat sekolah, memang dia rajin masak. Kegemaran dia tak ada. Asal ada kari. Asal ada belimbing, jadilah gulai lemak telur. Itulah. Jadi masakan kegemaran dia tu memang apa-apa je dia rajin masak. Kari. Sambal sotong. Siapa lah? Sopoyak. Sopoyak ikan patin. Si kerabu. Wow, banyak juga masakan yang Datin pandai masak ni. Kita boleh cuba ni. Yang mana satu yang paling dia suka masak? Saya paling suka memasak masakan kari. Okay, Alhamdulillah. Selesailah sudah segmen Sembang Santai bersama Jaja. Okey, dari kesempatan ini saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pelaku yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kepada kru penerbitan Thomas and Friends, Sekretariat Persaraan Datin, Barisan Pentadbir SK2 Taman Selayang, pengarah penerbitan tentang dia KPPD MGB KPM, itu Menteri Kanan Pendidikan dan juga pengarah GPN. Okey, salam sayang daripada saya. Bye. Bagi pihak penerbitan, kami mohon ampun dan maaf anda ada tersilap bahasa. Sesungguhnya yang lemah itu adalah dari kami sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuk. Saya pun nak minta maaf juga sebab ni first time tau buat benda ni. Tak senang, susah punya. Bye.